Okay. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal. Cikgu rasa sungguh bersemangat lah. Terima kasih ya. 谢谢你们的到来。如果你们不进来的话，我也不知道怎么讲了。谢谢你们lah. Jadi cikgu pun tak nak membazirkan masa semua sebab yang penting cikgu nak bagi tahu anda sekarang, kalau anda tengok pada Google Classroom anda ya, cikgu dah buka skrin sekarang dengan cepat ya. Cepat sepintas lalu. Dalam dalam beberapa hari lepas, 在这几天之前cikgu telah berkongsi satu YouTube untuk anda semualah, murid-murid. Saya tak tahu kamu tonton ke tak tonton, tetapi ini dikira sebagai pengetahuan tambahan lah untuk mereka yang kalau pernah tertanya mengenai fenomena yang berlaku di angkasa lepas。也就是说，我们之前可能曾经有问过一些在有关太空的常识。这个太空人 Chris Hadfield他已经尽量去解释给你们听了的。Kalau anda tak tahu apa yang dia sebut, anda boleh cuba translate lah ataupun kamu tengok caption dia kepada sesiapa yang mungkin tak tahu apa yang disebut oleh dia kan. Kamu boleh buka caption, 看他讲的东西是翻译，翻译去学习看他讲什么东西啊。Jadi itu adalah apa yang cikgu kongsikan beberapa hari lepas. Dan sekarang kita akan sambung ya. Cikgu pun belum lagi letakkan kerja khusus assignment untuk anda semua. Ya, kita telah sebut pada kelas sebelum ini mengenai GPS ya. Untuk kelas 5 equity, 5 kreatif dan juga 5 quality, cikgu dah sebut mengenai GPS. Jadi cikgu memang tak nak cerita panjang. Kita dah cerita mengenai bahawa untuk GPS itu berfungsi. Kalau kamu tengok balik kelas yang sebelum ni, cikgu dah ada letak di dalam YouTube record kelas sebelum ini. Untuk GPS itu berfungsi, kita sudah cerita pada minggu lepas perlu ada 3 segmen lah. Jadi itu adalah cerita yang kita dah cerita pada kelas sebelum ni. Namun yang cikgu nak kamu cari hari itu, kalau kamu ingat, GPS ini merupakan satu peralatan dan menjadi umum kepada kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Kita telah sebut pada kelas sebelum ini, 我们也学习了嘛，对吗？ bahawa bumi ini kita telah letakkan dia dalam garis menegak dan garis melintang. 我们已经将地球每一个的地方用线画别，是讲说他们是在哪一个位置 koordinat apakah tempat tersebut terletak di atas bumi. Kita dah sebut koordinat pada kelas sebelum ini. Kalau kamu tengoklah ini koordinat kan. Memang kita tak akan sampai tahap untuk pergi secara mendalam. Tapi yang penting anda perlu tahu di sini adalah bumi ini, setiap tempat dia itu sekarang akan ada 2 nilai. 每一个地方会有两个数字，代表着说 2 nilai itu, satu menunjuk pada nilai menegak, 也就是说它的那个直线是在哪里？ Satu lagi pada melintang. Kalau kamu ingat, cikgu pun dah sebut sekali lagi saja, 我们一次过讲完它，让大家都明白。cikgu pun tak nak nanti buatkan kita sebut banyak kali, tetapi last sekali kita buang masa. Jadi untuk matematik, kalau anda belajar matematik ya, jadi benda garis itu kita dah sebut pada kelas yang sebelum ini bahawa itu adalah nilai yang kita panggil longitude dan latitude. Longitude dan latitude. Kalau ini ialah bumi, sorry ya, cikgu lukiskan bumi tak berapa bulat kat sini. Jadi kita ada garis yang melintang. 我们有打横的线啊。 Di mana tengah-tengah itu adalah kosong, yang ke atas nilai dia akan makin bertambah dan kita akan panggil N utara.
North. N ini maksudnya utara, 北部，上去北部。Ataupun English kita panggil North. Kalau ke bawah, kita akan panggil South. Pergi ke bawah, 也就是selatan lah. 也就是 South. 去南部的意思。Maksud dia, kalau kita boleh tengok bumi, di mana kita lukiskan dia kat tengah-tengah ni satu titik. Contoh, kalau dia bergerak 30 darjah ke atas. Kalau anda tengok sorry Cikgu cuba nak terangkan supaya anda faham apa nilai dia. Maksud dia kalau ada 30 nilai ke atas, 30 darjah. 30 darjah, patut bukan nilai. 30 darjah sudut ke atas, maksud dia garis di sini, atas ini adalah bermaksud 30 darjah utara. 我们从地球的中心，这个中心pusat bumi, 地球的中心。Jadi kita boleh nampak bahawa bumi ini dia ada nilai yang ke atas ke bawah. Atas kalau sampai ke hujung ini, 去到最北部这边，它是90咯 ，90 sama dengan ke bawah pun 90 90度的意思。Dan kita juga tidak lupa bahawa ada garis yang menegak, 有直线lah. Okey. Garis yang melalui peta di Greenwich. 如果去到一个 Greenwich， 有个地方叫 Greenwich。Cikgu, apa itu Greenwich? Kalau anda nak tengok juga Greenwich dengan cepat dah. 我要标明sejarah Greenwich. On net. Dia lalu pada tengah-tengah kat sini. Kalau anda tengok. Mula-mula ini kosong. Sorry. Unlimited access pula. Okey, sekejap Cikgu pun tak nak bawa masuk untuk ini. Jadi, kalau anda tengok pada screen, pada handphone kamu ke ataupun laptop, yang kosong ni tengah-tengah ni, dia lalu pada Eropah sini dekat antara United Kingdom, France dan Spain sana. Itu tempat yang kita panggil Greenwich Meridian. 中间的是0度面，你说中间是从0。如果它挂在马来西亚的话，kalau pergi ke Malaysia, garis itu dah sebelah kanan. Di sini yang kamu perlu tahu bahawa, cikgu pun tak nak mengeliru 我不要弄到你们乱重点是你们要懂Jadi ke kanan kita panggil east. 也就是说 east 的意思是说就是东边的意思。Kalau kamu ingat lah, cikgu pun memang susah lah. Cikgu tak tahu kamu faham ke tak faham. Okey? Cikgu hanya takut kita bazirkan masa saja. Okey? Kalau ke kanan, ke kiri pula kita panggil west. Okey, barat 也就是左边。barat 的意思，去西边，不是左边，西边。Maksud dia, kalau ada satu tempat dia potong, cikgu, jadi untuk garis yang hijau ini, dia boleh buat sampai berapa? Kalau garis yang merah boleh sampai 90, garis hijau ini, dia boleh sampai ke 180. 意思说去到最尾端是180度。sama juga pakai sebelah kiri ialah 180. Kalau anda tengok pada skrin, kamu nampak dah. Nampak atas ni 180. Cikgu nak bukakan tapi tak dapat. Sekejap ya. Dia tak bagi kejap ya. Belum ni cikgu jadi je. Ya. 如果在学校的话, kalau dekat sekolah cikgu dah ambil peta besar tu tunjuk pada kamu semua, senang lah. Kalau tidak kan, kamu tak akan nampak tau. Jadi untuk satu bumi ni, peta bumi ini, mereka sekarang dah letakkan peta bumi ini dengan semua garis yang patut ada. Kalau kamu reti guna pembaris, kamu sebenarnya boleh nyatakan tempat-tempat yang kamu pernah pergi itu dengan koordinat yang betul. Itu yang cikgu nak sebut. Jadi,
Koordinat itu menandakan bahawa setiap satu tempat ada dua nilai. 会有两个点. Kerja minggu lepas anda adalah, kerja kamu adalah, pertama mencari koordinat SMK Raja Abdullah. Okey, memang betul. Kamu sekarang tekan pada Google Map, okey? Kamu akan tekan SMK Raja Abdullah, dia akan keluar di peta, satu peta SMK Raja Abdullah. Cikgu percaya ramai yang tak tahu bagaimana sebenarnya nak baca peta, itu cerita lain. Tapi yang pentingnya hari ini, cikgu nak kamu carikan sebenarnya koordinat. Koordinat. Okey, jadi bagaimanakah kamu nak cari koordinat SMK Raja Abdullah ni sebenarnya? Murid-murid, siapa nak ajar ni? Ya? Siapa nak cuba? Ya? Ada siapa di sini ke tak yang boleh respon? 学生们，有谁有尽量去找说那一个我们学校中学的那一个地标，那个点是讲说那个应该是地标啦，如果没记错的话。结果 cuba Google Translate kejap coordinate. Translate Chinese. Okay,不是这个OK， 协调这个字不是，我不要讲协调，协调对它也是要 coordinate 啦，但是我们在讲的地标 ，OK， maksudnya nilai dia. Siapa yang telah berjaya mencari? Adalah ini dia. 如果你放这个字母的话你就找到同样地方呢。Oh, tiba-tiba keluar tempat lain pula. Ini yang menjadi isu lah. Jadi kalau anda nak carikan kita punya sekolah Raja Abdullah punya koordinat, sekarang cikgu memerlukan anda, kalau anda reti, siapa di sini? 有谁有尽量去找学校的那个地标是多少的你那个数额吗？有人找了吗？有学生们找到了吗？有人吗？还是我自己跟自己个讲话？学生们没有啊，这样可怜啊，波伟。贝林有讲吗？有找吗 ？YBB 有人在吗？有人在吗？终于有一个这个数字才对，不好意思啊，刚才那个是别人的地标的，不是学校的，讲不到的。找到了，这个还对，这个是 block 8的。来，学生们， murid-murid, kalau kamu tengok sekarang pada screen cikgu有两个这两个字。Kalau cikgu terus buka pada Microsoft Word cikgu nak type kata Word Mungkin ada antara kamu tanya, cikgu, kenapa saya nak belajar benda ini? Bukankah typekan tempat itu lagi bagus? Perlu faham mungkin ada tempat tertentu kamu tuliskan nama dia tak keluar. Tetapi ada tempat kamu perlu tuliskan nilai. Saya 这边有两个数字代表是同样的东西的。Cara penulisan koordinat ada dua. Ini yang cikgu nak perkenalkan. Okey? Ini cikgu dah cakap ini adalah koordinat. SMK Raja Abdullah. Sebenarnya blok A lah, 食堂，这个是食堂的 canteen 那边的。Jadi apa maksud ini? 学生们，它代表什么意思？ Kalau kamu tengok dia ada dua nilai di sini yang pertama Santu 3 darjah ke utara, 101 darjah ke timur. Cikgu, apa maksud yang belakang ni? Kamu hanya perlu belajar untuk nilai sehingga ini. Okey, kalau kamu dah tahulah. Kalau kamu nak sebut, 我们要如果要讲的话， bermaksud ini adalah 3 darjah 12 minit.
12 minit. Maksud cuma punya minit 去的，它读法是这样的，12 minit 7 saat. Manakala untuk yang sini pula, I rujuk kepada timur 101 darjah 40 minit dan 0 saat. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang, kalau Jeku nak lukiskan dia dalam bentuk bumi yang tadi, kalau kita nak lukis dalam bentuk bumi yang ni kan, di manakah sebenarnya Raja Abdullah? Raja Abdullah akan berada pada 3 darjah utara. Santu. Itu saya footing balik. 3 darjah utara, north. 101, okey, 101 apa? East. Lebih kurang kat sini. Dia aku nak bagi tahu kamu. 101 east. Kalau ambil nilai purata. Siapa ini? Okey, kalau kita ambil nilai purata, maksudnya Raja Abdullah berada pada titik ini. Jeku, kenapa ada pecahan nilai? 怎么会有那一些比较小的数字跑出来？因为 sebab setiap darjah ke darjah masih ada ruang yang kecil. 就好像 macam 1 cm ke 2 cm. 1 cm 到2 cm 之间有 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Untuk peta, kita akan pecahkan dia kepada 60. 把它分成60，再分成60个线。Jadi kita baca dia 60 minit lah. Kalau di sini 12 minit saat. 再分，再越来越小的意思。Okey? Kalau kamu tak boleh nak terima ini, ini sebenarnya menunjukkan nilai berdasarkan kepada tulisan utara atau selatan satu, dan berdasarkan nilai timur ataupun barat. So, 我们看这2个数字去找的。Namun, ada satu lagi tulisan yang lebih senang. Tidak perlu menulis N ke E ke W ke S. Dia tulis short form. Kalau dia tulis macam ni, tak ada N ke tak ada E, dan kita perlu tengok nilai positif ke negatif. Kalau ke atas, dia akan jadi positif. Ke bawah, dia akan jadi negatif. Manakala ke timur, nilai itu akan jadi positif. Ke kiri atau barat, dia akan jadi negatif. 会变成正跟负的那个数字罢了。Jadi kalau kamu tengok, maksud dia sama je. 3 darjah positif ke atas, 101 darjah positif, maksudnya ke kanan. Yang意思. Dan dia tidak tulis dalam 60 saat ya. 他不是用60，他用普通的那个叫什么？那个点数。我讲点数啊，意思说 dia tak ada guna nilai 60, tapi dia gunakan nilai 0.1 hingga 0.9, 点1到点9的那一个差别。Jadi untuk koordinat SMK Raja Abdullah, kamu melalui GPS, kamu akan dapat nilai seperti yang cikgu paparkan pada skrin. Saya hanya nak tanya murid-murid semua sekali lagi. Kamu faham ke tak faham apa yang sebenarnya ditulis dalam nilai ini? 你们懂吗？对这个数字会陌生吗？现在？ Ada ke tak kamu rasa susah nak faham? Boleh cikgu tanya Cinyong tak? Cinyong? Cinyong ada tak Cinyong? Pravin Kumar baru masuk kan? Cikgu sekarang tengah mencerita ya bagaimana kita nak membaca ya sebenarnya satu koordinat dan apakah maksud daripada koordinat yang didapati dalam GPS itu. Cikgu, GPS itu bukankah kita tulis nama? Ya, betul. Kalau kamu nak pergi mana-mana tempat sekarang, kamu ambil handphone, tuliskan nama tempat pun boleh dapat. Macam SMK Raja Abdullah. Cikgu dah cakap ya. Kerja kamu nanti adalah mencari koordinat SMK Raja Abdullah. Kalau dari SMK Raja Abdullah dapat, dan cikgu percaya ramai orang yang tak boleh baca peta. Itu you punya hal. Sabar dulu ya. Tetapi kalau kamu tuliskan nilai seperti yang cikgu dah cakap tadi. Kalau anda letakkan nilai, contohnya nilai ini. Boleh ke tak dia keluar sekolah SMK Raja Abdullah? Jawapan dia boleh. Kamu tengok pada Google Map. Kalau kamu tengok Google Map tengok.
Dia keluar benda merah ni. Tunjuk pada ini adalah kantin SMK Raja Abdullah. Kalau tak silap cikgu lah. Masuk, ya ini asrama. Jap. Betul lah. Ini kantin. Bukan, ini dewan. Bukan kantin dewan Kalau tak silap cikgu ini dewan tau. Kalau kita tengokkan dia layer, itu cerita lain lah. Jadi kita kata, kita nak faham lah. Betul lah Dewan, bukan kantin Dia tunjuk pada dewan. Dewan dalam SMK Raja Abdullah. Okey? Kalau anda tak percaya, kita tengok. Kita letak kat sini. Dewan. Yeah. Betul lah. Dewan. Kita tengah tengok dewan. Jadi, kita sekarang dah sampai ke zaman teknologi di sini. Kita perlu tengok dah. Maksudnya, perlu gunakan GPS. Tapi, sekarang kita nak bagi tahu sebelum kamu guna GPS itu, fahamkan bagaimana GPS itu berfungsi terdahulu. Jadi, cikgu dah bagi kamu kerja sebelum cuti, carikan koordinat Raja Abdullah. Cikgu dah bagi jawapan Ini jawapan ni. Dan satu lagi, tuliskan nanti hantai dalam kerja nanti cikgu akan bagi ke assignment. Carikan melalui GPS juga koordinat untuk alamat rumah kamu. Jangan risau, cikgu tak akan pergi rumah kamu. 我不会去你家的. Tetapi cikgu nak GPS rumah alamat kamu, tuliskan lokasi rumah kamu dalam bentuk koordinat. Ini yang cikgu dah cakap dalam kelas sebelum ni. Kalau kamu tengok dalam 244, okey? Lokasi semua tempat boleh ditulis dalam dua cara Satu panggil DMS. Sebut dia ialah darjah, minit dan saat. Satu ialah darjah desimal, DD. DD yang kamu nampak di sini, iaitu dia point lepas itu nilai. Dia tak ada lagi atas ada tauge. Yang satu lagi atas itu ada tauge. Kita panggil prime. Ataupun sebut 3 darjah, sekali lagi 3 darjah, 12 minit 7 saat lah. Kalau ini, kalau bundakan dia kata 8 saat. Yang ini 101 darjah, 40 minit kosong. Ataupun kalau bundakan dia kata 1 saat. 1 saat timur. Yang sebelum ini ialah utara. Siapa yang tak reti tengok dua nilai ni? Cakap betul ni. Saya真的不懂了. Siapa yang tak tahu? Boleh cikgu tanya contohnya Lu Yongwei tak? Yongwei ataupun cikgu cuba tanya mungkin Kong Jiahui. Yongwei ke Jiahui? Faham ke tak apa yang cikgu nak bagi tahu sebenarnya? 我还是搞不懂那个方位要怎样找要怎么找? Itu lah cikgu cakap. Cuba dengan handphone. Ya, kamu tekan SMK Raja Abdullah. Cikgu nak kamu guna apa-apa jua cara sebab memang ada banyak cara. Macam jadi cikgu pun Google search saja. Ada di map carta ni dia dah siap letakkan ni map ini dia dah siapkan letakkan koordinat. Okey? Cikgu guna Google lah. Sebab yang setahu cikgu boleh guna dalam Google Map handphone tukar kepada koordinat. Boleh, handphone cikgu boleh buat. Ni kaya faham macam koordinat dah. Tapi cikgu lupa dah. Kalau cikgu nak tunjukkan kat sini pun cikgu tak jumpa. 我找不到. Cikgu tak jumpa di sini Okey? Cikgu ulang Kalau kamu jenis yang reti, sepatutnya cikgu ulang. Sepatutnya kamu tekan SMK Raja Abdullah kat sini. Dia keluar SMK Raja Abdullah betul. Tapi cikgu nak nilai koordinat ni Bagaimana kamu cari koordinat dia? Itu yang cerita kamu perlu belajar. Sebab banyak tempat sekali lagi walaupun di zaman moden cikgu mengakui di bandar kamu tekan tempat itu dia akan keluar. Tetapi kadang-kadang kamu memerlukan koordinat tempat itu untuk isi di tempat ini. 有些地方是它的地址是说你不能放它名字，因为招牌你放进那个 Google Map 里面。Jadi kamu perlu letakkan koordinat. Jadi kamu perlu letak koordinat lah. Carikan koordinat dan letak. Jadi koordinat itu penting. Untuk antara sebab dia kamu belajar. Okey? Kalau kamu letak dia keluar lah. Contohnya kat sini lah. Dia keluar Raja Abdullah, tempat Raja Abdullah ini. Jadi kerja kamu sekali lagi. Cikgu tak nak buang masa. Cikgu nak kamu betul-betul usaha carikan koordinat. Untuk sekolah dan juga untuk alamat kamu. Kamu boleh kelentong cikgu, tak apa. Kalau kamu kelentong,
keluarlah tempat lain lah. Tapi yang penting, cuba 学把它转成这一个先。Siapa yang tak berhenti baca dulu? Ada dua soalan sini, 有两个问题啊。谁不懂怎么样读的，不会读这个是一回事。tak tahu cari itu yang kamu perlu cari depan ni. 如果你不懂怎么样找的话，这个就要你努力去学的话，就 online 看下去怎么样找，把它转成 coordinate 那个是另外一回事。Siapa yang tak berhenti baca? Siapa yang tak berhenti baca boleh angkat tangan? Siapa yang tak berhenti baca? Hello. Natalie. Natalie 可以明白吗？ Boleh faham kan Natalie ni? Ya Afiq. Afiq faham kan? Angkat tangan masih faham. Saya faham sikit-sikit je bab koordinat ni. Faham sikit-sikit je kesiannya. Dia macam ni sekali-kali. Nanti kamu tengok balik YouTube satu lah. Tapi kerja cikgu senang je. Cikgu faham semua sekarang ada Google Map. Tetapi saya tak nak kamu letakkan Google Map. Maksudnya letakkan nilai, letakkan nama tempat. Saya nak kamu carikan koordinat untuk sekolah. Pertama, sekolah. Terus jawapan dah bagi tahu dah sebenarnya kat sana. Kedua, saya nak koordinat untuk tempat tinggal kamu. Saya tahu, macam cikgu, tempat tinggal cikgu, kalau cikgu nak letak kat sini, boleh je. Okey? Tetapi cikgu nak koordinat. Kalau anda faham apa itu koordinat, maksudnya kamu letakkan nilai matematik kat sini, dia akan keluarkan tempat dia. Nah, macam ini. Memanglah kalau cikgu letak SMK Raja Abdullah, dia keluar SMK Raja Abdullah. Okey? Tetapi cikgu nak nilai. Cuba carikan koordinat untuk sekolah dan koordinat untuk tempat tinggal kamu. Faham ke tak Afiq? Faham. Jadi macam mana kamu nak baca koordinat itu, itulah kamu perlu tonton balik YouTube hari ini dah sebelum ni lah. Cikgu dah cakap tau. Dia ada dua bacaan di sini, dua cara. Kalau kamu tengok balik pada screen cikgu ni, ada dua tau. Yang pertama yang ini. Kalau sesiapa yang baru masuk, ini dia. Satu yang atas yang ada N dan E ni. Satu lagi tak ada N dan E. Dia berdasarkan kepada nilai positif ataupun negatif. Kalau positif, dia tak ada negatif kata dia positif ni. Dia maksudnya di atas. Kalau yang pertama atas, maksudnya di atas utara. Kalau Malaysia berada pada khatulistiwa kosong, 3 darjah ke atas. Sama lah, north, sama je. 101 ini positif maksudnya ke sebelah kanan. Maksudnya ke timur. Dia tak tulis east lah, dia timur. Kalau negatif dia akan pergi ke sebelah kiri. Cikgu, tengah-tengah itu ialah apa? Kalau cikgu kata ke kanan dan ke kiri. Tengah-tengah itu, kalau kamu belajar matematik, kita panggil Greenwich Meridian. Greenwich. Asal tempat yang cikgu tadi dah terangkan banyak kali dah. Ini kali ketiga pun ada dah. Tengah-tengah ni. Kalau kosong, khatulistiwa. Dia antara Singapura dan Johor. Ke sana je. Jadi Raja Abdullah 3 darjah ke atas. Cikgu, dekatnya. Ya, memang dekat pun. Walaupun kamu nampak 3 darjah kecil, tapi sebenarnya dah tinggi ya. Ada jarak beberapa ratus km di situ dah. Okey? Kalau naik ke atas lagi jauh. Dan kamu perlu reti baca. 不要等一下你们 kalau untuk Cina 不要等一下你们拿到这个老师我不会读我懂3 12 07 3度12分8秒 它读法这样子3度12分8秒 ataupun dalam BM 3 darjah 12 minit 8 saat. Cikgu bukan 7 ke 9 bundakan 8 saat utara. 这个呢就是101度40秒40分1秒 101 度40分1秒 ataupun dalam BM 101 darjah 40 minit 1 saat ke timur 去东边的意思你要讲东边他们还懂了 OK dan ini pula kamu tak perlu sebut utara selatan kamu hanya sebut 3.202 ataupun 101.666 pun boleh lah terima 667.9 ya siapa tak faham 所以说你们的功课 cikgu dah bagi tahu sebelum cuti carikan satu lokasi ISS itu nanti cikgu akan bagi dah nanti cikgu akan minta kamu screenshot jawapan itu sekarang cikgu dah tunjukkan cara kamu macam mana mencari dia koordinat dan macam mana nak baca koordinat dalam Google Map okay? Ataupun kamu boleh Google search
boleh carikan. Ataupun kalau kamu tak tahu, kamu boleh convert location to coordinate. Ada macam-macam cara. Banyak-banyak cara. Sebab ini tak ada cara yang fix ya. Kamu boleh convert sebenarnya. Kamu letakkan address, dia boleh tukar. Contoh SMK Raja Abdullah. Kalau kamu nak letakkan rumah kamu pun boleh cari. Keluar dah. YB? Lu Yong Wei? Yong Wei, 有在吗？等一下，我在 Google Map。不是, ini bukan Google Map dah. Ni cik Google search kat mana? Tengok. Dia ada banyak apps yang boleh tukarkan kepada koordinat. Afiq 对 nampak 啊，tak Afiq? 我刚找到了，然后突然不见了哦。不要急啊，不要哭lah. Dan kita 找回了吗? Okay? Jadi memang semua benda ini free. Kamu hanya perlu explore saja. Siapa ada masalah? Satu lagi ISS How to find ISS itu. ISS 在天空上面的, kamu memang susah nak cari ya. Jadi memang kamu tengok tak dapat. Tapi apakah cara yang kamu nak cari ISS itu? Cikgu nak tunjukkan sekali lagi ya. Bukan baik. Ini tak ada kaitan dengan Google Map dah ya. Tak ada. How to locate ISS. Dia ada banyak cara di sini. Okey, dan ada apps dia. Cikgu lupa apps itu cikgu nak share ke tidak. Tetapi itulah kerja yang cikgu suruh supaya kamu boleh cari, okey? Play Google IS detector. Okey. Jadi macam-macam cara untuk kamu guna, termasuk apps untuk kamu detect ISS International Space Station. 太空站，要怎么找太空站? Jadi kalau kamu dapat detect, kerja kamu lepas ini dalam grup itu sekali lagi ialah hantar screenshot di mana ISS tersebut pada bila masa dia, kamu boleh screenshot. Screenshot dalam handphone ke ataupun laptop, screenshot, hantar kerja itu. Boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh cikgu dapat respon sikit? Yeah. Okey, jadi cikgu punya kerja senang je. Cikgu pun tak nak buangkan masa sebab ramai orang kata belajar dia tak guna. Tapi cikgu sekarang nak bagi tahu kamu, benda ini kamu boleh bergunalah. Kamu boleh guna pada masa akan datang. Cikgu akan bagikan kamu macam mana kata ya? Satu sekali lagi assignment. Okey. Kamu akan mencari sekali lagi lokasi koordinat sekolah dan rumah kamu. Selepas itu, okey, kalau boleh gunakan Google Map, letakkan, screenshotkan pergerakan macam mana dari rumah kamu sampai ke sekolah. Okey? 我要有一个这样的东西，我给你们看的。Okey, Google Map Google Map dari rumah kamu sampai ke sekolah. Ya. Lalu cikgu, kamu nak skodeng saya ke nak intip saya? Tak. Saya nak bagi tahu kamu, jangan nanti dah besar tetapi tak reti guna Google Map. Jangan. Kamu dah belajar GPS, Google Map lagi, tak ada masalah. Cikgu, boleh saya guna Waze tak? Silakan. Cikgu, boleh saya guna apps lain ke tak? Ini yang menjadi isu. Banyak apps sekarang, silakan. 你们可以用什么都可以。比如说，我要你们找那个 coordinate， 第二件事情 after that 就是去找那个怎么去从学校去你家，carikan coordinate dan carikan bagaimana dari rumah kamu pergi ke sekolah. Itu saja. Kerja kamu adalah ambil gambar, 也可以给 Waze photo kan. Gambar send dalam Google Classroom. Juga letak 20 markah kat sana ya. Yang lokasi ISS itu pun dia juga ada satu kerja. Juga akan bagi kat assignment berbeza kat sana. Screenshot ISS di mana, hari apa, tarikh apa. Kamu buat itu sebab ISS itu lokasi dia berubah ya. Bumi kita berputar.
我们地球有公转跟自转嘛，自转的嘛. Jadi ISS itu kedudukan dia memang akan berubah. Okey? Tengok bila masa, pukul berapa dia kat mana. Okey? 可以 waste boleh waste boleh waste boleh waste boleh waste boleh boleh faham? Okey, kerja kamu boleh jelas ya? Kalau tak ada itu saja daripada Cikgu nak letakkan dalam assignment ya untuk kelas kamu supaya kamu nyatakan sekali lagi koordinat. Nyatakan koordinat sekolah, rumah. Lepas tu peta pergerakan daripada rumah kamu ke sekolah. Lepas tu paling penting lokasi ISS, itu je kerja kamu hari ini. Sepatutnya dah buat masa cuti tapi Cikgu tahu kamu tak buat, tak apa, kita buat sekarang. Okey? Itu saja hari ini. Cikgu nak masuk mesyuarat dah. Ada soalan tak? Kalau tak ada, Cikgu nak minta izin supaya semua orang buka kamera. Sila buka kamera. Siapa ada di sini sila buka kamera? Boleh buka kamera tak? Cikgu nak ambil gambar screenshot sekejap. Sila buka kamera. Okey, Natali, En Hui, Chiling, Kong Jia Hui, Bok Wei. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Pastikan carikan koordinat rumah ya. Itu jadi. Okey, bye-bye. Bye bye. Bye-bye.